had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of it? Mu'allim. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of all mankind. أبا القاسم يا حبيبي يا محمد يا شفيعي يا محمد خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين. He prayed while others slept, while others ate, he'd fast. While they would laugh, he wept until he breathed his last. His only wish was for us to be among the ones who prosper. Ya Mu'allim, peace be upon you, truly you are our teacher. Mu'allim. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of all mankind. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Shafi'i, Ya Muhammad, Ya Rasuli, Ya Muhammad, Ya Bashiri, Ya Muhammad, Ya Nabi, Ya Muhammad, عشق قلبي يا محمد عيني يا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Kasim pada pagi ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Okey, siapa dengan kita? Okey, di sini kita ada Cik Kamaria kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Cik Kamaria. Kemudian kita ada siapa lagi? Kita ada Kak Ramna. Kak Ram kita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah saya sihat Kak Ram. Mudah-mudahan Kak Ram juga sihat ya di situ. Okey. Jadi Assalamualaikum Ustazah, salam Jumaat. Ya Kak Ros, salam Jumaat juga. Kita ada Kak Ros, ada dua Kak Ros kat situ. Satu Kak Roslinda Hassan. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah sihat. Kenapa semua orang tanya kesihatan saya? Alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah saya sihat hari ni. Jangan risau. Okey je saya ni. Moga Ustazah juga sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada semua yang mengikuti pengajian kita pada pagi ini. Dan Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ya dengan kesihatan, kelapangan masa untuk kita meneruskan perbincangan kitab kita Al-Bidayah wa An-Nihayah yang memfokuskan kepada pemerintahan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an, dan kita masih lagi berada di satu perbincangannya berkenaan dengan peluasan wilayah yang disasarkan ataupun yang telah diusahakan oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an dengan memberikan amanah itu kepada Khalid ibn Al-Walid, dan kita dah bincangkan pelbagai siri peperangan yang telah dikendalikan oleh Khalid ibn Al-Walid radhiyallahu an, dan pada pagi ini kita akan menyambung peperangan yang akan diteruskan oleh beliau sebagai panglima perang yang telah diamanahkan oleh Khalifah Abu Bakar untuk mengendalikan satu misi peluasan wilayah Islam di kawasan Iraq. Jadi pada pagi ini, ya muslimah yang saya kasihi, kita akan masuk kepada perbincangan di halaman 169 iaitu Perang Al-Firad. Waqa'atul Firad. Kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai Waqa'atul Firad, iaitu peperangan Al-Firad. Baik, jadi pada minggu lepas kita dah bincangkan tentang peperangan yang berlaku di Al-Husaid, Al-Mudayyakh, juga peperangan Al-Thani dan Az-Zumail di situ, dan hari ini kita bincangkan, kita panggil sebagai kesinambungan ataupun penerusan lah apa yang dilakukan oleh Khalid ibn Al-Walid setelah siri-siri peperangan yang berlaku sebelum itu. Jadi di sini disebutkan dalam kitab kita oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah. Dalam kitab ini beliau menjelaskan bahawa setelah itu, maknanya setelah Khalid ibn Al-Walid menyelesaikan dan juga menewaskan pihak musuh di tempat-tempat yang dah kita bincangkan pada minggu lepas, didapati bahawa dia dan pasukannya telah menuju ke sebuah kawasan yang bernama Al-Firad. Baik, kawasan yang bernama Al-Firad ini muslimah, ia terletak di satu daerah yang perbatasan, maknanya dia punya batas lah, border dia di situ dengan Syam, Iraq dan juga Al-Jazirah. Jadi di sini tempat ini ada border dia yang mana dekat lah dengan Syam, Iraq dan juga Al-Jazirah. So kita ada tiga tempat lah yang berdekatan dengan Al-Firad di sini. Jadi dijelaskan kepada kita bahawa dalam peperangan ini, iaitu yang diusahakan oleh Khalid ibn Al-Walid pada masa itu, ia berlaku di bulan Ramadan. Okey, sebab itu dia jelaskan kepada kita begini. Di sana beliau bermukim selama bulan Ramadan. Jadi Khalid ibn Al-Walid dia duduk di Al-Firad ini dalam keadaan bulan Ramadan, dalam suasana lah bulan Ramadan, tetapi disebutkan bahawa dalam keadaan berbuka puasa. Maknanya kita begini muslimah, bila dalam keadaan peperangan, keadaan-keadaan yang mudarat walaupun bulan Ramadan, di situ tidak ada kewajipan untuk menunaikan puasa. Maknanya di sini ada pengecualian dalam keadaan-keadaan yang tertentu boleh untuk tidak berpuasa walaupun kita kata puasa di bulan Ramadan itu adalah wajib. Dan contohnya yang dilihatkan di sini ialah apa yang berlaku di Al-Firad. Dijelaskan bahawa
Khalid ibn al-Walid dan tentera muslimin pada masa itu dalam keadaan yang berbuka, tidak berpuasa disebabkan kesibukan mereka memerangi musuh. Tapi itu masih lagi berada dalam keadaan pilihan. Ya, kalau siapa yang rasa dia mampu untuk berpuasa dalam keadaan berperang itu dipersilakan. Tapi kalau dia rasa dia tak mampu, itu tidak menjadi satu yang terpanggil wajib untuk dia. Dia boleh berbuka puasa dalam keadaan yang berperang itu tadi. Okey, jadi tapi kena ni lah ya, kena qada lah puasanya. Tak boleh kita kata, oh tak apalah, saya hari tu perang, tak payah puasa, tak payah qada, tak boleh gitu. Maknanya kena qada. Sebab kadang-kadang kita punya muslimah, kadang-kadang kita ni rasa dalam bulan Ramadan ni tak sanggup kita ni nak qada puasa, betul tak? Walaupun orang kata 7 hari. Okey, orang kata 7 hari kan, kita ni kadang-kadang alamak, kita datang haid lah pula kan, puasa nak kena qada. Itu yang lecehnya. Kita kadang-kadang rasa kan best kalau dapat puasa terus kan. Namun Allah Subhanahu Wa Taala tetap memberikan kepada kita ya dengan ruang kelapangan yang kita panggil sebagai satu hikmah lah untuk beberapa keadaan dan situasi-situasi yang tertentu agar kita tidak memudaratkan diri kita. Ya, walaupun asal hukumnya adalah wajib. Okay, so ini contohnya. Contohnya dalam peperangan itu tadi. Dan jugalah kita sebagai seorang muslimah juga begitu keadaannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan kita tak perlu untuk berpuasa di bulan Ramadan walaupun sekali lagi saya tekankan hukum asalnya adalah wajib. Okay, baik. Seterusnya kita lihat di sini. Ketika Khalid ibn al-Walid, dia membuat satu keputusan untuk berada di Al-Firad bagi menguasai kawasan tersebut. Kawasan ini ya adalah tempat yang mana dikuasai oleh tentera Rom ataupun kerajaan Rom. Jadi apabila kerajaan Rom mendapat tahu tentang apa yang dilakukan oleh Khalid ibn al-Walid, mereka ni marah. Tak boleh terimalah sebab ini kawasan kita. Kenapa Khalid ibn al-Walid dia nak kuasai tempat kita ini? Jadi kita dapati di sini ya, mereka marah dengan kedatangan tentera muslimin dan mereka berusaha untuk menyerang balas. Jadi apa yang mereka lakukan? Kita lihat di sini di perenggan kita yang kedua. Dijelaskan kepada kita ketika berita kedatangan Khalid sampai ke kerajaan Rom dan pasukan Islam telah mendekati daerah kekuasaannya, iaitu Al-Firad itu tadi ya, mereka marah dan langsung mengumpulkan pasukan dalam jumlah yang begitu besar. Jadi tentera Rom ni dia kebiasaannya bila mereka perang, mereka tak perang dengan jumlah yang kecil-kecil. Ya, dari sejak zaman Nabi SAW lagi, kita dapati bahawa kerajaan ataupun tentera Rom ialah tentera yang begitu hebat. Bila sekali keluar berperang, tak ada maknanya nak keluar 12, 13, 14 orang. Okay? Ataupun 20, 100, 200 orang. Tak. Dia mesti jumlah yang begitu besar. Jadi di sini, ya, mereka juga meminta bantuan daripada kabilah Taghlib, Iyad dan juga An-Namr. Ada 3 kabilah, maknanya mereka tak cukuplah dengan tentera mereka, namun mereka minta sokongan daripada pasukan-pasukan yang terdapat di beberapa kabilah. Iaitu antaranya ialah kabilah Taghlib, kabilah Iyad dan juga kabilah An-Namr. Setelah itu mereka segera menyerang Khalid. Jadi mereka ini segera. Tak tunggu-tunggu lagi dah. Tak ada nak bincang-bincang. Mereka terus menyerang Khalid yang pada masa itu berada di Al-Firad. Cuma di sini dikatakan ya, sayangnya kedua pasukan ini dipisahkan oleh sungai Euphrat. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil sebagai sungai Al-Furat. Jadi ada sungai yang memisahkan antara kedua-dua pasukan. Ya, tentera muslimin dan juga tentera Rom, ya, di situ tengah-tengahnya ada sungai. Sungai ini dipanggil sebagai sungai Al-Furat dalam bahasa Arab. Namun dalam kitab kita diterjemahkan sebagai sungai Euphrat. Saya tak tahulah betul ke tidak dalam bahasa Melayu tu kan. Tapi kalau dalam bahasa Arab kita panggil ia sebagai Al-Furat. Saya rasa kalau letak bahasa Arab lebih sedap lagi tu sungai-sungai ni. Tak apalah, saya pun dah type di situ ya. Kedua pasukan dipisahkan oleh sungai Euphrat. Ya, kalau dalam bahasa Arab, ya begini ya ejaannya. Ya, saya type di ruangan komen, nanti boleh rujuk.
Okey, ejaannya begitu dalam bahasa Arab. Ya, terima kasih. Admin. Dalam bahasa Melayunya, Al-Furat. Okay, so begitulah ejaan dia. Cuma dalam kitab kita ni dia terjemahkan sebagai Sungai Euphrat. Bukan Ifrit. Takut salah baca jadi Ifrit pula ya. Okay, tapi Al-Furat. Okay, tinggalkan tentang Ifrit itu, kita terus masuk kepada perbincangan kita ya pada pagi ini. Jadi sungai ni dia memisahkan antara kedua-dua pasukan. Okay, dan mereka ni, kedua-dua pasukan ni saling suruh siapa berani datanglah dulu dekat kita, begitu keadaannya. Sebab itu di sini, okay, kalau kita baca, pasukan Rom berkata kepada Khalid, ya, menyeberanglah kalian kemari. Tentera Muslimin fight dengan kita, okay, seberang sungai itu. Namun Khalid menjawab, kalianlah yang seharusnya menyeberang ke sini. Awaklah yang datang sini. Kan? Sebab awak yang ya sangat nak lawan kita. Awaklah datang sini. So, dia begitu keadaannya. Dan kita dapati akhirnya tentera Rom yang menyeberangi sungai itu kan, yang akhirnya mendatangi kaum muslimin. Dan berlakulah ya peperangan yang sengit bila kedua-dua pasukan mula bertemu. Maknanya bila tentera Rom mereka menyeberang sungai itu, akhirnya berlakulah peperangan, tercetuslah peperangan antara kedua-dua pasukan. Dan disebutkannya peperangan ini berlaku pada bulan Zulqa'dah 12 Hijrah, ya, 12 Hijrah, yang mana setelah peperangan yang begitu dahsyat tercetus antara kedua-dua pasukan, kita dapati kemenangan berpihak pada tentera muslimin. Ya, kemenangan berpihak pada tentera muslimin. Di sini ya, di kitab kita menjelaskan begini. Maka pecahlah peperangan, makna tercetuslah peperangan yang amat dahsyat antara kedua pasukan tersebut. Namun Allah berhasil menguasai mereka. Namun Allah menetapkan kekalahan atas tentera Rom dan kaum muslimin berhasil menguasai mereka. Ya, kaum muslimin berhasil menguasai mereka. Apabila itu berlaku, kita dapati dalam peperangan ini pihak musuh yang terbunuh mencapai 100,000 jiwa. Sebab itu tadi saya kata, tentera Rom bila mereka keluar berperang, mereka tak keluar sedikit. Mereka akan keluar dengan jumlah yang begitu besar. Apa buktinya? Dalam kitab ini, kita dapati bahawa bila tentera Rom berjaya dikuasai oleh tentera muslimin, yang mana menyebabkan kemenangan berpihak kepada tentera muslimin, korban jiwa yang berlaku di pihak musuh begitu banyak sekali. Iaitu disebutkan di sini 100,000 jiwa. Banyak bukan sedikit tu. Dia bukan 100 orang, bukan 1,000, tetapi 100,000. Kosong tu banyak tu di belakang tu. Okey, jadi di sini kita dapati bahawa Khalid, ya, dia pun duduk di Al-Firat selama berapa hari? 10 hari. Bila tentera muslimin berjaya menguasai kawasan Al-Firat itu, Khalid ibn Al-Walid duduk di Al-Firat selama 10 hari. Biasalah kebiasaannya begitu. Khalid ibn Al-Walid bila dia dah menguasai satu tempat, dia akan duduk di tempat itu untuk beberapa hari bagi melihat kondisi, situasi, keadaan tempat tersebut dan akan lihatlah bagaimana untuk meletakkan ataupun menyerahkan kepimpinan itu kepada siapa bagi menjaga tempat itu. Jadi di sini kita dapati bahawa dia pun setelah itu dia pun mengarahkan kepada pasukannya untuk kembali ke Al-Hira 5 hari sebelum berakhirnya bulan Zulhijjah. Yang mana ketika dalam perjalanan itu dia adalah letakkannya tenteranya ini untuk berada dalam keadaan beberapa posisi keadaan, iaitu yang mana dia perintahkan Asim ibn Amr agar berjalan terlebih dahulu
Jadi pasukan Asim ibn Amr, ni tentera muslimin ya, pasukan Asim ibn Amr mereka akan jalan terlebih dahulu. Kemudian Khalid memerintahkan Syajarah bin Al-Az agar berjalan di tengah. Selepas Asim ibn Amr membawa beberapa pasukan untuk jalan terlebih dahulu, barulah Khalid ibn Al-Walid memerintahkan Syajarah ibn Al-Az dengan beberapa tentera pasukan yang lain berjalan menyusul di bahagian tengah. Kemudian Khalid memperlihatkan seolah-olah dia berjalan di tengah. Sebenarnya yang jalan di tengah itu adalah Syajarah bin Al-Az, tetapi dia buatlah seolah-olah dia dan pasukannya berjalan di tengah. Maknanya dia combine lah, berada di tengah-tengah dalam pasukan itu. Jadi ini bagi saya ia merupakan satu strategi lah untuk memperlihatkan kepada pihak musuh bahawa tentera muslimin yang dalam perjalanan ke Al-Hira pada masa itu dalam keadaan yang ramai. Dalam keadaan yang ramai. Jadi kalau ada di kalangan pihak musuh yang nak buat sesuatu, mereka ni akan fikir 2-3 kali, bukan sekali. Sebab kalau dia ni jalan secara berkumpulan sekaligus kan, ni mereka kata, oh dah habis dah tentera muslimin ni jalan lah, nanti lepas ni kita serang lah dekat belakang dia. Tapi belum settle lagi, ada lagi tentera muslimin yang dalam perjalanan menyusul pasukan tentera pertama tadi, iaitu Asim ibn Amr yang Khalid ibn Al-Walid perintahkan agar berjalan terlebih dahulu bersama beberapa pasukan di kalangan tentera muslimin untuk menuju ke Al-Hira. Baik, habis kita muslimah perbincangan tentang peperangan Al-Firat yang memperlihatkan kepada kita kemenangan berada di pihak tentera muslimin. Kita akan masuk kepada satu lagi perbincangan, iaitu berkenaan dengan berangkatnya Khalid ibn Al-Walid menuju ke Makkah pada tahun yang sama setelah peperangan Al-Firat itu. Di sini pada halaman yang berikutnya, iaitu halaman 170, muka surat 170 diceritakan kepada kita tentang perjalanan Khalid ibn Al-Walid menuju ke Makkah. Di sini saya nak baca teksnya, iaitu disebutkan kepada kita bahawa kemudian Khalid beliau berjalan bersama sejumlah orang dari tenteranya menuju Masjidil Haram. Okey, jadi Khalid dia tak bawa semua. Hanya beberapa sahaja yang berada dalam kumpulannya. Okey, untuk menuju ke Masjidil Haram melalui jalan yang belum pernah ditempuh oleh orang sebelumnya. Kemudian dia berhasil melakukan sesuatu yang belum dilakukan oleh orang lain, yang mana dikata dia berjalan santai dengan medan yang agak sedikit sukar hingga sampai ke kota Makkah dan melaksanakan haji pada tahun ini, iaitu pada tahun 12 Hijrah itu. Dia melalui, disebutkan dalam kitab ini, Khalid ibn Al-Walid dan beberapa orang sahaja mereka melalui jalan yang mana sebelum itu belum lagi dilalui oleh orang. Dan jalan itu sebenarnya sukar, namun beliau dapat melaluinya dengan begitu santai untuk menuju ke Makkah bagi menunaikan ibadah haji pada tahun itu. Jadi setelah itu diceritakan bahawa setelah beliau menunaikan ibadah haji di Makkah pada masa itu, dia pun kembali ke tengah-tengah pasukan yang sedang menuju Al-Hira. Sebelum mereka tiba di Al-Hira, tidak ada yang tahu mengenai keberangkatan Khalid kecuali beberapa orang sahaja yang berangkat bersamanya. Hinggalah Abu Bakar sendiri. Dikatakan bahawa Abu Bakar pun tak tahu tentang apa yang dilakukan oleh Khalid ibn Al-Walid. Jadi bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu mengetahui tentang hal itu? Apabila ada orang yang mengerjakan haji pulang ke Madinah dan ceritakan bahawa mereka nampak Khalid ibn Al-Walid menunaikan haji pada waktu itu. Dan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu? Bila Abu Bakar radhiyallahu anhu mendapat tahu tentang keberangkatan Khalid ibn Al-Walid menuju ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji pada tahun itu,
Khalid ibn Al-Walid kemudian pun mendapat teguran daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di sini Abu Bakar menegur Khalid ibn Al-Walid, yang mana Abu Bakar radhiyallahu anhu mengirimkan satu surat kepada beliau untuk menasihatkan apa yang dilakukan oleh Khalid ibn Al-Walid itu tadi. Rasa-rasa dia buat perkara tu, buat ibadah haji tu betul ke tidak cara dia? Sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu tegur dia tu. So kita lihat begini. Apakah yang ditegur ataupun apakah yang dinasihatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Khalid ibn Al-Walid. Surat ini mengandungi isi yang begitu penting, kontennya begitu penting untuk Khalid ibn Al-Walid. Yang mana setelah surat itu diserahkan kepada Khalid ibn Al-Walid, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an menghukum beliau dengan menarik Khalid ibn Al-Walid daripada peperangan di Iraq, kemudian dia ditempatkan di Syam. Jadi Abu Bakar radhiyallahu an, kerana dia berangkat menuju ke Makkah itu, diceritakan kepada kita, Abu Bakar radhiyallahu an pun menarik position dia yang berada di Iraq pada masa itu. Kemudian Abu Bakar tempatkan dia di mana? Di Syam. Apa yang dipesan oleh Abu Bakar radhiyallahu an di dalam suratnya? Di sini kita dapati di dalam kitab kita di perenggan yang terakhir itu, Abu Bakar radhiyallahu an dia berikan beberapa pesanan sebelum dia menarik Khalid ibn Al-Walid daripada kawasan Iraq masuk ke kawasan Syam. Dia kata gini kepada Khalid ibn Al-Walid. Sesungguhnya pasukanmu tidak rasa marah dan sedih dengan pertolongan Allah atas pemergianmu ke Makkah. Maka selamat atas niatmu dan langkahmu. Salah eja di situ. Dan langkahmu, wahai Abu Sulaiman. Abu Sulaiman ni maksudnya ialah Khalid ibn Al-Walid. Sempurnakan perjalananmu, semoga Allah memudahkannya. Jadi di sini Abu Bakar radhiyallahu an dia mendoakan mudah-mudahan hajinya mabrur, mudah-mudahan keberangkatannya, pemergiannya ke Makkah itu adalah sesuatu yang memiliki niat yang baik. Jadi moga-moga Allah permudahkan apa yang telah beliau lakukan dan sedang lakukan. Jadi namun di situ ada satu perkara yang Abu Bakar sebutkan di dalam surat ini berkenaan dengan pasukan. Okey, berkenaan dengan pasukan. Iaitu pasukan sekarang ini, Khalid ibn Al-Walid, dia tinggalkan pasukan dia yang mana pasukan itu tak tahu mana dia pergi. Sedangkan dia adalah ketua, dia adalah panglima dalam pasukan itu. Maka di sini sebenarnya Abu Bakar radhiyallahu an ingin beritahu kepada dia, tidak seharusnya dia tinggalkan begitu sahaja. Pasukan yang menjadi amanah dia, tanggungjawab dia untuk dia sentiasa bersama dengan pasukan tersebut. Dan kalaupun dia nak pergi mana-mana, seharusnya pasukan perlu mengetahui ke mana ataupun di mana dia berada, supaya kalaulah berlaku apa-apa, mereka dapat bertindak dengan arahan beliau. Masalahnya sekarang orang tak tahu dia pergi ke mana. Kan? Tahu tu tahulah, tapi tak semua. Disebutkan dalam kitab kita, tak semua yang tahu. Hanya beberapa orang sahaja. Jadi di sini Abu Bakar kata apa? Pasukan tak berapa sedih lah dengan izin Allah atas pemergian dia ke Makkah. Namun seharusnya itu tidak berlaku apabila kita menjadi panglima perang ataupun ketua dalam sebuah pasukan. Sebab pasukan itu adalah amanah kita yang perlu kita jaga. Yang tak boleh kita biarkan. Yang tak boleh kita biarkan dan mesti
kita berada dalam pasukan itu. Dan kalau nak pergi ke mana pun, pasukan perlu mengetahui. Kita sebenarnya tidak ada pemimpin perang lah waktu ini. Maknanya kalau nak pergi mana-mana tu kan, dia mesti diserahkan kepada orang lain yang menunjukkan bahawa ini adalah pemimpin saya. Sepanjang pemergian saya, adabnya beginilah ya muslimah. Bila kita ni ada memimpin sesuatu pasukan, ataupun kita ni berada dalam satu tim, contohnya satu teamwork pekerjaan, kalau kita nak pergi mana-mana, seharusnya kita ada pembantu, yang mana pembantu itu kita serahkan sebentar. Sepanjang ketiadaan kita, dialah yang akan handle everything. Begitu keadaannya, begitu adabnya. Bila kita ni ada kumpulan ataupun kumpulan kerja sedemikian. Jadi di sini inilah yang dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu an kepada dia. Jadi Abu Bakar pesan, di perenggan yang berikutnya, Abu Bakar kata kepada Khalid ibn al-Walid, jangan kamu rasa ujub dan sombong. Akhirnya kamu akan rugi dan dihinakan. Jangan sesekali rasa bangga dengan menunjukkan hasil pekerjaan kamu. Allah yang memberikan nikmat dan kemudahan kepada kamu, dan dialah kelak yang akan memberikan ganjaran. Okey, ini pesan Abu Bakar kepada Khalid ibn al-Walid. Jangan setelah engkau ni, ya Khalid, ini pesan nasihat Abu Bakar. Engkau setiap kali engkau berperang, engkau menang dalam peperangan engkau. Semua itu menjadikan engkau hamba Allah yang ada rasa ujub dan sombong dalam diri. Sehingga tak fikir tentang orang lain. Hanya rasa diri sendiri saja yang betul. Ini maksud Abu Bakar. Dalam ni, deep, very deep, apa yang Abu Bakar nak cakap pada Khalid ni. Okay? Jangan ujub, jangan sombong, sehingga bila keluar daripada pasukan tu kan, tak beritahu pada orang ramai, tak beritahu kepada pasukan, pergi macam tu je. Jangan buat begitu. Bimbang. Ia akan meletakkan rasa ujub dalam diri, rasa sombong dalam diri. Dan Abu Bakar pesan kepada dia, jangan sesekali bangga dengan hasil apa yang dah berlaku, sebab kita bincang ya muslimah dalam peperangan, semua siri-siri peperangan ini, Khalid ibn al-Walid menang. Dia berjaya menguasai keadaan. Jadi di sini tibalah masanya Abu Bakar radhiyallahu an pesan kepada dia, jangan bangga sangat dengan hasil kerja kamu sehingga engkau nak tunjukkan kepada orang lain apa. Kalau engkau tak ada pun, pasukan kau boleh selamat. Begitu maksudnya. Ya. Jadi di sini Abu Bakar radhiyallahu an kata apa lagi tadi pada dia? Kena ingat, setiap apa kemenangan-kemenangan yang engkau dapat, itu semua nikmat daripada Allah. Allah permudahkan setiap urusan engkau untuk memimpin pasukan ketenteraan. Ya, maknanya bukan atas hasil usaha engkau. Tapi kerana apa? Allah yang berikan nikmat itu, Allah yang mempermudahkan urusannya. Dan Allah jugalah yang akan memberikan ganjarannya di atas setiap apa yang berlaku tentang urusan ketenteraan dan pasukan dan juga nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada dia. Jadi ini nasihat Abu Bakar radhiyallahu an kepada Khalid ibn al-Walid. Itulah mengeluh pula susah ni ya. Begitulah Khalid ibn al-Walid dinasihati. Cuma perkara yang menarik di sini muslimah kita lihatnya, kawan dengan kawan ini, sebenarnya Khalid ibn al-Walid dan Abu Bakar, mereka ni kita kata members lah, kawan dengan kawan di kalangan sahabat Nabi SAW. Ya, yang mana dua-duanya merupakan insan yang kita kata bukan sebarangan. Namun kedudukan mereka ini tidak menyebabkan mereka ni mengenepikan, ya, maksud mengenepikan ni ialah mereka ni tak biarkan saja kalau kawan ada buat perkara yang salah. Jadi Khalid ibn al-Walid sekarang kita lihat, dia walaupun panglima perang,
pemimpin perang yang disegani, yang banyak memberikan keuntungan kepada kerajaan Islam Madinah. Kerana apa saya kata dia banyak memberikan keuntungan kepada kerajaan Islam Madinah? Setiap kali dia berperang, dia berjaya menawan pihak musuh, kemudian berikan 1/5 daripada harta rampasan perang, harta yang begitu banyak kepada kerajaan Islam Madinah yang menyebabkan ekonomi kerajaan Islam Madinah menjadi mantap. Namun adakah itu menyebabkan Abu Bakar radhiyallahu an zip mulut dia daripada untuk menegur kesilapan yang dilakukan oleh Khalid ibn Al-Walid? Itu tidak berlaku. Apa-apa yang salah, apa-apa yang perlu ditegur. Bagaimanapun jasa dia kepada kerajaan Islam Madinah, apa pun yang dia buat untuk memberikan keuntungan dan juga kita kata keluasan wilayah jajahan tu kan tadi, itu tidak menutup mata Abu Bakar radhiyallahu an dan juga menutup mulutnya daripada menegur mana-mana yang dirasa dia perlu tegur. Jadi di sini jelas kita lihat Abu Bakar radhiyallahu an bila dia lihat kesalahan yang ada pada temannya, yang ada pada Abu Bakar radhiyallahu yang ada pada Khalid ibn Al-Walid itu tadi, dia tegur. Dia berikan surat, terus dia tegur. Apa yang dilakukan oleh Khalid ibn Al-Walid, yang mana dia lihat ini adalah perkara yang salah. Bimbang-bimbang, dia bimbang begini. Khalid ibn Al-Walid, kita tak katalah di sini Khalid ibn Al-Walid kan dia sombong ataupun dia ujub di situ. Wallahu a'lam, sebab ujub ni adalah perkara-perkara yang hanya antara kita dan Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mengetahui. Tapi Abu Bakar radhiyallahu an bimbang. Kalau dibiarkan Khalid ibn Al-Walid ini, mungkin dia tak ingat tentang diri dia. Akhirnya menyebabkan setiap tindakan, setiap kelakuan dia tu menyebabkan dia menjadi orang yang ujub dan sombong kerana kenikmatan-kenikmatan yang Allah sentiasa berikan kepada dia, yang sentiasa berjaya menguasai pihak musuh. Maka sebab itu muslimah, pengajaran yang ingin saya bawa pada pagi ini ialah tentang menjaga diri kita dari rasa ujub. Kita kena jaga diri kita ni muslimah supaya tidak dijangkiti dengan virus. Kita biasanya, kita nak jaga diri kita ni kan supaya imun kita kuat. Betul tak? Agar kita tak dijangkiti dengan virus. Virus COVID-19 ke apa kan. Kita biasa nak jaga diri kita. Daripada hal-hal yang boleh merosakkan diri kita ataupun menyakitkan kita. Menyakitkan tu maksud saya ialah memberi sakit kepada kita. Penyakit kepada kita. Begitu. Kita akan usaha untuk buat apa sahaja agar diri kita tidak dijangkiti oleh pelbagai macam virus yang boleh menyebabkan kita dijangkiti oleh penyakit, kemudian akhirnya kita boleh rosak ataupun mati dengan penyakit itu. Namun di sini jangan lupa, kita ada satu virus yang ramai orang tak nampak, iaitu ujub. Apa makna ujub ini? Kita bangga dengan diri kita. Ni penyakit. Sebab itu wajar Abu Bakar radhiyallahu an nasihatkan kepada Khalid ibn Al-Walid itu tadi agar berhati-hati daripada virus ini. Bimbang-bimbang ia dijangkiti ataupun kita terjangkiti. Yang mana kita tak sedar. Biasalah penyakit ni kan, virus ni bila masuk pada diri kita tak ada simptom selalunya. Betul tak? Kebiasaannya tidak ada simptom. Kadang-kadang tidak ada simptom. Kalaupun ada simptom, kadang-kadang kita buat bodoh je simptom tu, betul tak? Kita tak apalah, okey je, sesama sikit je, okey je. Macam tu kita kadang-kadang kan, alah sesama sikit je, tak apa, okey je aku ni. Kita biasa begitu. Kan? Padahal simptom tu dah ada dah. Tapi kita buat mata kita ni butakan, okay? Kita biarkan, kan? Yang akhirnya menyebabkan ia membahayakan diri kita. Ujub begitu muslimah.
Ya, perasaan bangga pada apa yang kita ada. Kita bangga, kita proud, kita bangga sangat dengan apa yang kita ada. Kan? Sehingga ianya mencelakakan, membinasakan diri kita. Kita mungkin selama ini, kita adalah orang yang ramai pengikut contohnya. Kita adalah orang yang kaya, orang yang bijak. Kita senang, tak pernah sakit contohnya kan. Orang ramai orang sayang kita. Apa-apa kita buat mesti jadi. Okay, ini bukan okay, tak ada sebut tagline. Dia apa-apa kita buat mesti jadi. Tak ada yang tak jadinya. Kan mesti dia happen bila it's happen benda tu bila dia berlaku kita rasa tengok siapa macam tu kan, tengok siapa, biasa kan kita gitu kan, tengok siapa, tengok kaki lah babe, macam tu kan kita katakan. Aku kalau buat mesti jadi punya. Aku kalau buat mesti jadi punya. Tengok ni Sakinah lah cakap. Mesti kita ada rasa bangga pada diri kita. Kita rasa hebat. Ya. Kita rasa tak ada orang boleh challenge kita. Ini namanya bangga pada diri. Sebab itu Nabi pesan kepada kita. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Nabi SAW pesan kepada kita tentang 3 kebinasaan. Apakah itu muslimah? Nabi kata begini, thalathu muhlikatin. Ada 3 perkara yang boleh membinasakan diri kita. Pertama, syuhun muta'un. Rasa kedekut yang ditaati. Kita ni dah lah pelokek, kedekut, bakhil. Tak nak sebutlah lagi satu perkataan tu kan. Okey, kedekut, bakhil, kan, pelokek. Kemudian kita ikut rasa kedekut itu. Apa maksudnya? Rasa kedekut ini kebiasaannya begini muslimah. Kita ni nak derma. Tapi ada satu perasaan kata tak payahlah derma. Bukan dia susah sangat pun. Macam itu kan. Tak payahlah bagi je duit. Bukan dia susah sangat pun. Tak payahlah masjid tu pandai-pandai lah diorang. Macam tu kan. Kadang-kadang kita nak derma. Tapi kita fikir, mesti ada jemaah lain yang derma tu, Masjid Kasim tu. Buat apa kita nak derma? Kita pun ikut kata-kata yang ada dalam hati kita. Ini maknanya kita taati rasa kedekut yang ada dalam hati kita. Akhirnya, dah lah tak derma Masjid Kasim. Semua masjid tak derma. Kita pun sibuk. Kenapa kita rasa gitu? Sebab kita rasa apa? Ada orang lain yang akan derma. Akhirnya kita pun tak menyumbang. Kita pun tak derma. Begitu keadaannya. Kerana bila kita tak derma ni muslimah, bukan kita kata, saya tak kata mewajibkan derma pada Masjid Kasim, tidak begitu. Apa-apalah keadaan kita nak sumbang mana-mana ni kan, ia adalah amal soleh yang boleh menghapuskan dosa kita. Tapi kalau kita tak langsung mengeluarkan harta kita ni untuk sedekah, untuk infak, untuk derma, akhirnya tak ada pun amalan yang boleh menghapuskan dosa kita, kan, ia akan membinasakan kita. Ini maksud Nabi. Ya. Kemudian yang kedua, Nabi sebut apa di situ? Wahawan muttaba'un. Iaitu hawa nafsu yang diikuti. Tadi kita taat dengan rasa kedekut tu kan? Dengan rasa-rasa kedekut yang ada dalam hati kita, yang akhirnya menyebabkan kita tak derma langsung. Kita tak infak langsung, kita tahan harta kita, kita tahan tangan kita. Sebab kita rasa ada orang lain lah derma, buat apa aku nak derma? Kalau aku tak derma pun, takkan terlingkup pun masjid tu. Kita rasa begitu. Ya, kita pun ikut, turutkan, kita taat rasa kedekut yang ada dalam hati kita. Kemudian kita ada hawa nafsu muslimah. Hawa nafsu yang kita ikut. Ya, hawa nafsu yang kita ikut. Maksudnya hawa nafsu yang jahat. Hawa nafsu jahat yang membisikkan pada diri kita. Tak payahlah Sakinah jadi baik. Jadi baik ni kan, orang-orang baik ni sentiasa dizalimi. Okey, orang-orang baik ni sentiasa dizalimi. Kau tengok apa ramai orang baik, orang pijak kepala. Kan orang baik ni sentiasa kena sabar. Bila dia sabar, orang pijak kepala dia. Kau nak jadi orang yang kena pijak kepala ke? Tak payahlah sudah kan, sabar-sabar ni semua kan, ikut je kehendak hati kau. Nak marah, marah. Rasa nak maki orang, maki je. Itu baru puas hati. Ini namanya kalau kita ikut, ya muslimah, kita ikut hawa nafsu kita. Begitu keadaannya. Ia boleh membinasakan kita.
Sebab apa? Orang yang tak sabar, ya, orang yang tak sabar, yang suka sangat cakap benda-benda yang tak baik, kan, ikut kepada rasa-rasa dia ni, dia akan bawa kepada situasi-situasi yang lebih dahsyat. Dia begitu. Kemudian yang ketiga, apa kata Nabi SAW? Perkara yang membinasakan, iaitu wa i'jabul mar'i binafsih. Inilah ujub yang kita nak, yang nak kita tekankan tadi, yang dipesan oleh Abu Bakar radhiyallahu an kepada Khalid ibn al-Walid radhiyallahu an, iaitu dan ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Perkara ini dia boleh mendatangkan kebinasaan kepada diri kita. Kenapa ujub, bangga diri ini, dia boleh mendatangkan kebinasaan dalam diri kita? Kerana tadi ingat tak apa yang dipesan oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an kepada Khalid ibn al-Walid? Kalau tak ingat, saya ingatkan. Okey. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu an? Dia kata gini, jangan kamu rasa ujub dan sombong. Akhirnya kamu akan rugi dan dihinakan. Rasa ujub kita ni muslimah, itu adalah titik permulaan untuk kita pergi kepada satu sifat yang lebih dahsyat, iaitu sombong. Maka sebab itu, Abu Bakar radhiyallahu an menggandingkan ujub dan sombong. Mula-mula kita bangga pada diri kita. Kebanggaan pada diri kita, dia akan bawa kepada sesuatu yang lebih besar, iaitu kesombongan. Jadi, wajar tak Nabi kata ia adalah kebinasaan? Wajar. Sebab orang yang sombong ni muslimah, orang yang sombong, mereka ni takkan fikir tentang orang lain. Orang yang sombong, mereka akan rasa diri mereka hebat sehingga mereka lihat orang kat depan ni kecil je. Dia begitu. Dia akan lihat orang kat depan ni, orang di sekitar mereka ni tak ada apa-apa. Kau siapa? Macam tu lah kan? Orang sombong begitu. Tapi sombong ini, dia akan mula daripada rasa ujub yang ada dalam diri kita. Bila kita once dah rasa hebat dalam diri, kita rasa tak ada orang boleh challenge kita. Tak ada orang yang lebih hebat daripada diri kita. Kitalah yang sentiasa top. Kita sentiasa top. Di sinilah permulaannya kita akan sombong. Sombong ni dia akan buat kita zalim orang lain, aniaya orang lain, dengki pada orang lain. Dia begitu. Inilah yang Nabi kata, dia akan bawa kepada kebinasaan. Kerana ujub, rasa bangga pada diri kita, yang membuatkan kita rasa sombong, kita hina orang lain, kita dengki pada orang lain, kita zalimi orang lain, kan? Kita pandang rendah pada orang lain. Dia bawa kepada kebinasaan yang lain yang akhirnya menjadikan kita seorang muslimah yang tidak berakhlak, seorang muslimah yang tidak beradab, seorang muslimah yang rasa diri dia adalah lebih hebat daripada segala-galanya. Itulah kebinasaan. Tidak hairan ketika Nabi SAW menasihatkan para sahabat. Apa kata Nabi? Nabi SAW, Nabi SAW menyebutkan begini, kepada para sahabat. Lau lam takunu tudhnibun la khiftu alaikum ma huwa akbaru min dhalik. Jika kalian tidak berdosa, maka aku takut kalian ditimpa dengan perkara yang lebih besar darinya. Apa dia? Al-ujub, al-ujub, Nabi kata. Ujub. Okey? Jadi kita ni selalunya, kita memang, kita kata kita tak buat dosa, kita memang tinggalkan perkara dosa, tetapi jangan lupa, bimbang-bimbang dalam keadaan yang kita rasa kita tak buat perkara-perkara berdosa itu. Sebagaimana yang Nabi sebutkan tadi. La khiftu alaikum. Aku takut perkara yang lebih besar daripada itu. Apa dia? Bila ada rasa bangga terhadap diri kalian.
Mungkin kita banyak amal ibadahnya. Kita sentiasa pergi kuliah contohnya, sentiasa dekat dengan orang-orang yang saleh, sentiasa dekat dengan majlis ilmu contohnya. Kita tak buat dosa, adakah itu dosa? Tak. Kan? Tapi jangan lupa muslimah, apa yang kita buat semua itu bimbang-bimbang. Kita akan rasa bangga pada diri kita. Ya? Kita akan rasa bangga pada diri kita. Aku dekat dengan orang soleh. Contoh kan? Aku dekat dengan majlis ilmu. Hari-hari aku pergi kuliah. Online pun online lah. Macam tu kan? Aku ni baik kan? Engkau ada. Macam gitulah kita kata. Engkau ada, engkau tak ada kan? Engkau tak pergi kuliah macam aku. Ini namanya bangga pada diri. Tapi yang kita buat, adakah itu perkara yang berdosa? Maksud saya, kita pergi kuliah, kita dekat dengan orang yang baik, kita beramal soleh, puasa setiap hari contohnya lah kan. Okay? Solat siang malam, setiap hari solat tahajud. Itu perkara-perkara yang baik, amal soleh. Itu bukan perkara dosa. Tetapi bimbang. Daripada perkara-perkara amal soleh itu, Nabi kata apa? Kalian akan buat perkara yang lebih besar. Apa dia? Ujub. Bangga dengan apa yang kita buat. Jadi sebab itu Abu Bakar radhiyallahu an pesan kepada Khalid ibn Al-Walid, jaga diri. Jaga diri. Jangan sampai jadi orang yang ujub, sombong, yang akhirnya boleh memperlekehkan orang lain. Ini pesan Abu Bakar. Dan juga pesanan bagi diri saya dan semua yang mengikuti kuliah kita pada pagi ini. Ya, jaga diri kita. Jangan sampai kita ni ada rasa hebat sehingga kita rasa orang lain tak hebat yang akhirnya kita perlekehkan orang lain. Itu ujub namanya. Sehingga kita pandang rendah pada orang lain dan kita pandang sebelah mata sahaja. Jadi hati-hati. Ya, dengan nikmat-nikmat yang kita ada ini, apapunlah nikmatnya muslimah. Nikmat itu ada banyak. Ya, nikmat-nikmat yang baik ni ada banyak. Tapi hati-hati dengan nikmat-nikmat baik yang kita miliki. Kerana bimbang-bimbang nikmat-nikmat baik yang kita miliki ini, dia buat kita rasa bangga terhadap diri kita yang akhirnya kita rasa orang lain tidak ada nilainya di mata kita. Ya, jadi hati-hati. Jaga diri kita baik-baik. Ya, agar ia tidak terjangkit pada diri kita. Ya, virus itu tidak ada pada diri kita. Kalaulah ia sudah ada pada diri kita, carilah penawarnya. Okey, carilah penawarnya. Itu buang ia daripada diri kita. Taubat, istighfar, susuli ia dengan amal-amal soleh. Jika ada rasa-rasa yang sedemikian, taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Ya, sebab tidak ada yang lebih hebat, yang maha hebat melainkan Allah Azza wa Jal. Itu kita kena ingat. Bila kita sentiasa ingatkan pada diri kita tentang kehebatan Allah, tentang nikmat yang kita ada, ini semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan sedar kita tak berhak untuk ada rasa ujub, bahkan sombong, ya, pada diri kita. Sebab setiap sesuatu yang kita miliki daripada sudut nikmat itu, ia adalah milik Allah. Daripada hujung rambut kita hingga ke hujung kaki kita, semua itu adalah milik Allah. Apa yang kita ada? Zero. Kosong. Kita tak miliki apa-apa. Kerana semuanya akan dipulangkan kepada Allah Azza wa Jal. Apa yang Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat ini semua, ia adalah pinjaman daripada Allah. Sebagai satu amanah yang perlu kita jaga baik-baik. Ya, yang kita perlu jaga ia baik-baik agar kita tidak terkeluar daripada garisan yang telah ditetapkan oleh syariat. Okey muslimah, itu saja perbincangan kita untuk pagi ini. Mudah-mudahan ya ianya memberi manfaat kepada kita semua, terutamanya untuk diri saya juga, tentang apa yang berlaku ya, ataupun tentang apa yang berlaku antara Khalid dan juga Abu Bakar itu tadilah. Nasihat yang diberikan, pesanan Abu Bakar kepada Khalid itu tadi kan,
Oh, tapi Khalid tak ujub dan sombong kan? Wallahu a'lam bisawab lah. Yang penting di sini, ia adalah berupa nasihat. Ya, sebab tu tadi saya kata, ia semua adalah atas penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Tak semestinya bila kita berikan nasihat kepada seseorang tentang ujub dan sombong, orang tu ujub dan sombong. Tak semestinya begitu. Ya, isinya ada hanyalah sebagai satu nasihat sebelum kita masuk kepada ataupun sebelum kita terjangkit daripada terjangkit dengan virus itu. Jadi di sini kemungkinan besar saya kata bila Abu Bakar radhiyallahu an dia menasihatkan kepada Khalid ibn Al-Walid itu tadi, dia bimbang. Ya, Khalid terjangkitlah dengan penyakit ujub dan sombong. Jadi sebelum berlaku hal yang sedemikian, Abu Bakar radhiyallahu an nasihatkan kepada beliau supaya ingat. Ya, ingat. Sebab kadang-kadang kita ni muslimah dalam hidup kita amat perlukan nasihat. Sebab itu Nabi kata apa? Ad-dinun nasihah. Agama kita adalah nasihat. Kita amat perlukan nasihat. Siapa pun kita. Hatta saya pun ni. Ya, saya amat perlukan nasihat. Jadi sebab tu saya kata bila saya nasihatkan kepada orang lain, ia untuk diri saya. Ya, ia untuk diri saya terutamanya. Kerana kita ni kadang-kadang kita terleka, terlalai, terlupa. Lebih-lebih lagi bila kita ni ada banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalai, lupa itu biasa. Manusia begitu. Jadi bila kita ni sentiasa ada orang berikan nasihat, kan, antaranya bila kita ikuti pengajian-pengajian, kan, ia adalah nasihat untuk diri kita. Kadang-kadang memang pun benda tu tak ada pada diri kita, tapi ia adalah peringatan. Sebelum ia terjadi, kita ingatkan diri kita. Dan kalau ia nak terjadi, kita ingat apa yang dah kita dengar tadi. Ya, dan kalau ia sudah terjadi, kita keluarkan diri kita daripada apa yang telah dinasihatkan. So begitu keadaannya. Okey muslimah, itu sahaja ya perbincangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, memberikan kepada kita dengan nikmat kelapangan masa untuk kita bertemu sekali lagi di minggu hadapan ya, di ruangan yang sama, di masjid yang sama, iaitu Masjid Kasim. Saya tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.